Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okay, terima kasih kepada yang join kelas pagi ni. Setakat ni kita ada 12 orang. Kita ada 15 orang. So tak apa kalau kawan ada yang masuk kemudian saya dah record, jadi nanti saya akan send lah dalam group kelas macam biasa. Okay, so hari ni kita akan masuk chapter baru. Okay, untuk wave, kalau kamu tengok dalam modul, ada dalam buku teks pun ada. Okay, jadi untuk tajuk wave ni, kalau kita tengok apakah yang kita akan belajar dalam tajuk ni. Okay, kalau kita tengok, yang ni ada dalam textbooks ya. Textbooks page 170. Okay, so dalam tajuk ni apakah persoalan-persoalan yang perlu awak jawab? Ya, perlu awak jawab ataupun apakah apa yang berkaitan dengan wave ya. Okay, number one yang kita akan bincangkan adalah the properties of wave. Ini sebagai intro kita lah hari ni. Okay, pertama adalah kita akan bincangkan properties of wave. Kemudian fenomena. Okay, fenomena. Kalau kita sebut perkataan fenomena, dia adalah relate kepada natural ya. Natural phenomena. Okay, kemudian how do the phenomena of wave affect our life? Okay, sebenarnya wave ni ada di persekitaran kita. Ya, persekitaran kita. Okay, kemudian seterusnya what are the types of electromagnetic wave? Okay, electromagnetic wave dan juga dia kata dalam electromagnetic spectrum. Okay, sebelum ni awak hanya belajar untuk rainbow spectrum sahaja. Yang ni ada pula electromagnetic spectrum. Okay, jadi ada beberapa persoalan. Okay, ada beberapa persoalan yang awak akan jawab dalam bahagian ataupun tajuk ini ya. Okey, jadi kalau kita tengok pecahan untuk wave, kita ada 7 pecahan ya. Tajuk ni banyak sikit. Okey, so yang pertama adalah fundamental of wave. Okey, pengenalan apa itu wave. Okey, what types of wave. Okey, semua tu kita akan bincangkan hari ini. Okey, kemudian seterusnya yang kedua kita akan pergi kepada damping and resonance. Okay, damping and resonance ini adalah salah satu bahagian daripada wave. Okay, kemudian 5.3, 5.4, 5.5 and 5.6. Okay, ini kita panggil sebagai fenomena of wave ya. Dan juga 5.7. Okay, yang bawah ni semua 5.3, 4, 5, 6, 7 ini semua adalah fenomena of wave ya. So yang 1 and 2 ni adalah pengenalan untuk wave sahaja dulu. Ya. Jadi untuk hari ni kita akan masuk satu saja iaitu fundamental of wave. Okay, ini pun kalau kita rasa nampak macam mudah tapi sebenarnya macam ini adalah basic untuk tajuk wave. Ya. Okay. Seterusnya kita pergi kepada learning standard. Okay, apa yang awak kena tahu hari ni, apa yang awak akan belajar, apa yang awak kena kuasai. Ya. Okay, so kalau kita tengok dekat sini adalah pertama sekali hari ni awak boleh describe. Okay, apa itu wave? Kalau kita sebut wave dalam kepala awak mungkin awak akan bayangkan apa? Sebut saja wave. Apa dalam kepala awak? On mic, yes. Ombak, yes. Itu adalah, yes. Kebanyakan orang akan fikir ombak. Ya, memang itu adalah ombak. Tapi lepas awak belajar tajuk ni, awak akan tahu wave itu bukan sekadar ombak. Okay, ombak tu adalah salah satu contoh sahaja. Ya, sebenarnya wave ni sangat-sangat besar. Okay, so 5.1.2 state the types of wave. Okay, type of wave. Sebab kalau ikut definition, wave itu yang sebenarnya adalah gelombang. Ya, gelombang, bukannya ombak. Tapi ombak itu pun adalah wave ya. Okay, so compare transverse and longitudinal wave. So ini adalah types of wave lah, kita ada 2 jenis. Okay, yang pertama adalah transverse, yang kedua adalah longitudinal wave. Okay, nanti kita akan tengok semua hari ni. And then kita akan discuss the characteristic of wave. Okay, what the characteristic of wave?
Okay, karakter dia ada 5 kat sini. Pertama, amplitude, period, frequency, wavelength, wave speed. And then sketch and interpret wave graph. Okay, displacement against time dan juga displacement against distance. So yang berbeza adalah yang hujung ni. Yang ni time, yang ni adalah distance. So kita akan tengok, nampak macam sama. Graf dia nampak sama tapi dia berbeza. Okay, and then the last thing yang kita akan discuss hari ni adalah kita nak determine the wavelength. Okay, simbolnya lambda. Frequency simbolnya F dan juga wave speed simbolnya V. So hari ni ada 6 perkara yang kita akan bincang. Okay, yang kita akan cuba bincang, kita akan cuba habiskan 6 perkara ni. Ya, okay. Okay, bahan yang kat sini ada yang saya ambil daripada buku teks, ada yang saya ambil daripada modul ataupun mungkin saya dah ambil daripada bahan tempat-tempat lain lah. Ya. Okay, so kalau kita tengok yang pertama sekali iaitu wave. When you read the word wave, what examples of wave do you think of? Okay, what the example do you think of? Tadi kawan awak dah jawab, you akan nampak ombak. Ya, you akan nampak ombak, you akan nampak kebanyakannya ombak lah. Dia jarang fikir benda lain. Ya. Dan kamu kena faham, wave ini bermaksud adalah dalam bahasa Melayu adalah gelombang. Okay, gelombang. So bila kita sebut perkataan gelombang, okay, you mesti akan ingat you punya handphone. Okay, handphone. Kita ada di kita main sebagai electromagnetic wave dekat kita punya handphone. Wi-Fi. Okay, you punya internet. Okay, data. Macam mana ya, Celcom, Maxis, itu adalah company yang in charge benda tu. Ya, tapi semuanya ada menggunakan gelombang. Okay, so kalau kita tengok contoh untuk gambar yang pertama. Okay, object falling on the surface of water produce water wave. Water wave. Ni ombak. Contoh ombak tu adalah water wave. And then streaking the leather membranes cover drum. Yang ni dalam bahasa Melayunya adalah kompang. Okay, kompang. So bila kita pukul kompang tu, so dia akan menghasilkan bunyi. Sama juga gendang, kompang, drum, so dia akan menghasilkan sound wave. Okay, so nampak tak dia dah sebut dah. Ini adalah salah satu, okay, salah satu contoh wave. Yang ni tadi dia sebut water wave, yang ni adalah sound wave. Okay, jadi dalam tajuk ni kita akan selalu jumpa perkataan ni. Okay, kenapa dalam this topik dia akan discuss banyak tentang water wave, sound wave, water wave, sound wave. Sebab water wave something yang kita boleh nampak. Contohnya ombak dekat laut. So kita boleh nampak. Tapi kalau sound wave, seperti sekarang ni. Awak dengar suara saya. Tapi awak nampak ke suara saya tu masuk dalam telinga? Tak ada kan? Dia tak ada, jadi dia something yang kita nampak and then something yang kita tak nampak. So kita akan bincang dua-dua benda ni. Ya. Okay, kalau kita sebut perkataan wave, okay, so ini definition dia lah. Actually bukan the correct definition, tapi kalau kita sebut perkataan wave, you lepas ni tak boleh lagi jawab, cikgu wave tu ombak. No, wave tu ombak tu adalah contoh. Okay, so wave produced by an oscillating or a vibrating system. Vibrating system. Okay, contohnya kat sini adalah, okay, kita ada turning fork. Tahu ke turning fork tu apa? Siapa tahu turning fork tu apa? Ada yang boleh bagi tahu apa itu turning fork? Senyap semua. Tahu turning fork tu apa? Tahu cikgu, Adila tahu. Macam mana Dila tahu?
Don't know? Okay. Sekejap ya. Okay, kita tengok sekejap video ni. Ini adalah turning forks demonstration. Okay. So, kalau kita perhatikan balik pada video ni. Okay. So, benda ini yang kalau kamu tengok ni. Okay, yang kalau kamu tengok macam garfu ni. Garfu cucuk daging. So, ini yang kita panggil sebagai turning forks. Okay, bila kita ketuk turning fork. So, ketuk tu tak semestinya you kena ketuk guna tangan. You just ketuk dia dekat lantai, dekat dinding pun dia tak apa. So, dia punya hujung ni. Okay, dia punya hujung bahagian turning fork tu dia akan ada vibration. So, bila dia akan ada vibration, so dia akan menghasilkan sound wave. Ingat ya, wave terhasil daripada vibration. Okay, apa yang vibrate? Dia adalah udara di sekeliling turning forks tu tadi. Ya. Okay, sebab tu kalau you perhatikan aktiviti yang ni. Okay, this one. Dia ketuk, kalau you perhatikan dia ketuk turning forks tu pada meja. Kemudian you akan, kalau dihampirkan pada ping-pong balls. Okay, see? Okay, kenapa ping-pong ball tu tadi dia boleh oscillate? So, bila dia hampir pada turning forks, so contohnya turning forks awak, okay, dalam rajah tu, so you hampirkan bola ping-pong tu, so pada kawasan berhampiran dengan turning fork, dia ada vibration. So, that's why kenapa ping-pong ball tu tadi dia akan away from the turning forks. Okay, kemudian kenapa dia patah balik? Because of dia punya inertia. Okay, because of dia punya inertia. And then bila dia nak datang balik, so kat situ ada vibration, so dia akan pergi. Benda ni berlaku untuk ping-pong ball sahaja. Sebab ping-pong ball dia adalah ringan. Ya, compare dengan bola lain. Kalau you letak football ke, basketball ke, tu tak akan berlaku lah. Ping-pong ball sahaja. Okay, kalau yang untuk yang this video, this part, kalau you tengok bahagian dalam ni. Okay, bahagian dalam ni, kalau ni, you akan tengok dia akan bergerak. Yes. Yes, okay. Kalau you gunakan lebih banyak frekuensi, macam mana kita nak hasilkan different frekuensi? You ketuk perlahan dengan you ketuk kuat je lah. Itu dia punya frekuensi. Ya? Kalau kita tengok dengan mata kasar, kita tak akan nampak okay, pergerakan turning fork tu tadi. Okay, tapi kalau kita gunakan satu alat yang kita panggil sebagai stroboscope. So, ini adalah satu alat kita panggil stroboscope. Apa fungsi stroboscope? Tak ada suara cikgu. Video tak ada suara ya, Alia? Alia pula. Adila.
Tak apa, saya terangkan je kat sini ya. Okay, so satu alat yang ni kita panggil sebagai stroboskop. Okay, stroboskop tu kalau diperhatikan, kita boleh freeze-kan dia punya motion. Okay, kita freeze-kan motion. So kita akan nampak dia bergerak. Okay, kalau diperhatikan, kalau kita letak dekat stroboskop, you akan nampak. Yes. Okay, you akan nampak stroboskop tu bergerak. Tapi dengan mata kasar tak akan nampak apa-apa. Ya. Sebab stroboskop ni kalau kita dengar, dia akan ada bunyi like macam zzz, like that. Ya. Okay. Ini kalau kita gunakan berbeza size of turning fork, so dia akan hasilkan berbeza vibration. Ya. Okay. So itu adalah contoh untuk turning forks. Okay, kalau you all nak tengok, you all boleh you just type saja turning fork, ada macam-macam demonstration yang dia akan tunjuk dalam YouTube. Ya. Okay, it's okay Adilah Hanani, tak apa, tak ada masalah, tak ada suara dia. Okay, kita patah balik kepada topik kita. So, kita dah menjawab learning standard pertama, describe wave. So, apa itu wave? You just bagi tahu wave produced by an oscillating or a vibrating system. That's it. Ya, itu sahaja. Okay, kalau ditanya apa itu wave? Wave produced by an oscillating or vibrating system. Okay. Seterusnya kita akan pergi kepada learning standard yang kedua, iaitu types of wave. Okay, types of wave kita tengok kat sini. Ini dalam modul. Okay, types of wave kita ada progressive wave dan juga stationary wave. Okay, apakah itu progressive wave? Okay, progressive wave is the profile of wave change with time. Okay, the profile of wave change with time. Manakala stationary wave, the profile of the wave does not change with times. Okay, apa contoh dia? Okay, contoh dia untuk progressive wave adalah transverse wave dan juga longitudinal wave. Okay, manakala untuk stationary wave adalah wave produced by musical instrument. Okay, musical instrument. Okay, contohnya gitar. So, itu adalah contoh stationary wave. Okay, progressive wave ni berbeza. Ya, kita akan tengok sebab untuk transverse wave dan juga longitudinal wave, dia bergantung kepada masa. Okay, seterusnya kita pergi kepada classes of wave. Okay, classes of wave kita ada dua juga, iaitu mechanical wave dan juga electromagnetic wave. Okay, apa itu mechanical wave? Mechanical wave is the wave that need medium. Okay, need medium. Okay, so sekarang kita tengok kepada yang kedua adalah mechanical wave di mana dia perlukan medium. Okay, need medium to propagate from one point to another point. Okay, yang atas ni tadi types of wave. Okay, this one adalah types of wave. Ada dua, yang pertama adalah progressive wave dan juga stationary wave. Ini adalah classes of wave. Okay, kelas-kelas gelombang. Okay, seterusnya, apa itu mechanical tadi adalah need medium. Okay, kalau yang kedua adalah electromagnetic wave. Electromagnetic wave dia adalah does not need medium. Itu sahaja. Okay, does not need medium to propagate from one point to another point. So nanti kita akan tengok apakah contoh-contoh mechanical dan juga electromagnetic wave. Okay, so kita pergi kepada seterusnya yang kedua, iaitu apa itu transverse wave and longitudinal wave. Okay, kedua-dua ini adalah progressive wave. Okay, awak boleh tengok balik atas tadi. Yang ni dua-dua adalah progressive wave. Apa tadi maksud progressive wave? Adalah the profile of wave change with time. Okay, the profile of wave change with time.
Okay, kita akan banyak bincangkan untuk bahagian ini dulu. Ya. So, kita akan tengok dia kata tadi contohnya adalah transverse wave and longitudinal wave. Okay, jadi sekarang kita akan tengok apa itu transverse wave, apa itu longitudinal wave. Okay, ini pun ada dalam modul. Okay, pertama transverse. Okay, transverse disebut adalah wave, mesti ada perkataan vibration. Vibration of what? Vibration of particles in medium. Kalau dia sebut perkataan in medium, saya nak tanya, ini kelas bagi kelas wave dia yang mana satu? Mechanical ataupun electromagnetic wave? Dia sebut perkataan in the medium. Yes, good. This one adalah mechanical. Okay, bagus ya. So, you all dah nampak dekat situ. So, transverse wave adalah salah satu contoh mechanical. Ya. Okay, and then keyword dia adalah perpendicular. Okay, perpendicular to the direction of propagation. Okay, perpendicular to the direction of propagation. Okay, kita akan tengok contoh dia. Apa maksud dia? Okay, propagation. Okay, propagation dia adalah yang ni. Direction of wave vibration. Okay, direction. Maksudnya di sini, okay, wave tu bergerak daripada kiri ke kanan. Okay, kemudian dia punya direction of vibration, okay, direction of vibration pula adalah up and down. Okay, up and down. Jadi kalau kita lukis semula rajah ini, okay, arah perambatan, direction of propagation, kiri ke kanan. Tapi direction of vibration adalah atas ke bawah. Okay, dia pergi atas bawah, atas bawah. Jadi kalau kita perhatikan intersection dia dekat sini, dia adalah 90 degrees. Jadi bila 90 degrees, sebab tu dia sebut perkataan perpendicular. Okay, dia punya vibration adalah perpendicular to the direction of propagation. Okay, ini untuk this wave kita panggil sebagai transverse wave. Okay, transverse wave. Okay, kita tengok yang kedua. Apa itu longitudinal wave? Okay, dia masih lagi guna perkataan yang sama. Okay, dia guna perkataan wave in the vibration of particles in medium. Okay, vibration of particles in medium. But untuk yang ni dia adalah parallel. Okay, parallel to the direction of propagation of the wave. Okay, so sekarang kita tengok apa yang dimaksudkan sebagai parallel. Okay, sama juga tadi. Okay, this one adalah direction of vibration. Okay, yang ni adalah direction of vibration. Direction of wave. Oh, salah ni. Direction of wave propagation. Oh, yang sebelah sini pun salah. Okay, saya nak awak tolong betulkan modul awak. Direction of wave. Yang ni vibration ni potong. Kamu tukar dia kepada propagation. Yang ni pun potong. Okay, direction of wave propagation. Okay, bukan vibration. Vibration adalah dia punya particles. Okay, tolong betulkan modul awak ya. Nanti takut salah konsep dia. Okay, so sekarang kita tengok. Dia punya direction of propagation. Okay, dari kiri pergi ke kanan. Okay, sekarang dia punya direction of vibration. Dia ke kiri dan ke kanan juga. Okay, dia ke kiri dan ke kanan. Okay, yang ada dua arrow ni, ini adalah vibration. Yang ni adalah propagation. Yang satu arrow saja, propagation. So, kalau kita tengok kat sini, dia adalah parallel, selari. So, bila selari, itu yang kita panggil sebagai longitudinal
wave. Okey, faham ke tidak ni? Ada soalan nak tanya? Okey, so sekarang ni, okey, thank you, faham. Kesimpulannya, untuk transverse wave dan juga longitudinal wave, okay, kita tahulah dia adalah progressive wave dan dia juga adalah mechanical ataupun electromagnetic wave. Longitudinal dan juga transverse. Mechanical wave ataupun electromagnetic wave. Yes, good. Ketiga, mechanical wave. Okay. So sekarang kita tengok kalau dia punya direction. Okay, tadi kita dah faham dia punya definition. Okay, sekarang kita buat dalam bentuk raja. Okay, apa penting kita kena faham dekat sini adalah untuk kita decide dia punya properties, iaitu amplitude, dia punya wavelength, dia punya wavelength, amplitude. Itulah daripada dua ni kita akan tahu dia punya amplitude dan juga wavelength, ya. Okay, so sekarang saya nak perkenalkan dia punya. Okay, ini adalah untuk transverse wave. Okay, transverse wave dia dah tak gunakan, yang ni kita panggil adalah slinky spring. Okay, yang atas ni slinky spring. Okay, kalau nak lukis spring ni nanti kita tak siap-siap kita punya wave. Jadi kita akan lukis straightforward sajalah dengan line dia. Okay, sekarang saya nak perkenalkan awak dengan terms-terms dia. Okay, ini adalah direction of wave motion. Okay, dia arah dari kiri ke kanan. Okay, kemudian kita ada direction of the vibration. Okay, vibration up and down. Okay, so kalau tengok kat sini dia ada tunjukkan. Okay, gambar ni adalah menunjukkan direction of vibration of particles. Yang awak nampak ni dah kecil-kecil sepanjang garisan. Okay, kemudian A, kalau perhatikan A, dia kata ini adalah crest. Okay, so crest berada di atas. Okay, untuk B, okay, B kat bawah, yang ni adalah trough. Okay, atas crest, bawah trough. Okay, so sekarang ni, ini adalah untuk transverse. Untuk longitudinal, okay, untuk longitudinal, sama juga, ini adalah direction of propagation of wave. Okay, kemudian you nampak pada garisan ni, dia ada yang hitam-hitam tengah ni, ini adalah dia punya direction of vibration of particles. Kita tahu longitudinal dia adalah parallel. Kalau untuk transverse dia adalah perpendicular. So that's why kenapa untuk transverse tadi, okay, dia punya rajah ni dia bergerak up and down. Sebab direction dia adalah left to right. Okay, so seterusnya despite. Okay, kalau kamu perhatikan kat sini, kamu nampak P and Q. P ni yang mana? Okay, kalau kamu tengok line ini, okay, line ini, line yang straight ni, this line ni, okay, kalau kawasan ni kalau kamu tengok, dia punya jarak dia tu dekat. Okay, jarak dia tu dekat. Compare dengan this part. Okay, yang warna biru ni, okay, yang biru ni dia punya jarak dia lebih jauh. Okay, jarak antara satu garisan ke satu garisan. Yang warna merah tu dia lebih hampir. Ni lagi dekat. So, kawasan P itu kita panggil sebagai compress. Okay, compress apa? Compression. Kawasan mampatan sebab dia hampir. Okay, untuk R adalah refraction. Okay, refraction maksudnya dia tempat dia merenggang. Sebab tu dia punya distance tu berbeza. Ya. Okey, jadi kamu kena faham, kamu kena tahu macam mana nak baca kawasan sama ada dia compression ataupun refraction. Untuk transverse biasanya pelajar tak ada masalah. Okey, pelajar tak ada masalah untuk identify crest dengan trough. Okey, tapi untuk longitudinal berhati-hati. Okey, now kita pergi kepada examples of transverse wave. Okey, example of transverse wave. Ada pelajar yang kata cikgu banyaknya nak hafal. Tak payah hafal banyak-banyak, ya. Okey. Untuk mudahkan awak, kamu hafal satu sahaja iaitu longitudinal wave. Longitudinal wave ada satu sahaja iaitu sound wave. Okay, ini bukan example pun. Memang untuk longitudinal satu sahaja. Selain daripada sound wave, apa pun yang dibagi jawapan itu adalah transverse wave.
Okay, transverse wave. Contohnya radio wave, light wave, water wave. Ini semua adalah transverse. Ingat, longitudinal satu sahaja. Tak ada yang lain, iaitu sound wave. Okay, boleh faham ya? Okay, good. So, kita dah pergi. Okay, kita semak balik kita punya learning standard. Okay, learning standard untuk 5.11 kita dah settle. 5.12 state the types of wave kita dah selesai. Okay, compare transverse wave and longitudinal wave pun dah selesai. So, kita akan masuk kepada characteristic of wave. Okay, kita tengok apakah characteristic of wave. Tapi sebelum tu, kita kena ada sikit dekat sini. Okay, yang ni saya ambil daripada modul awak. Okay, give the difference between mechanical wave and electromagnetic wave. Okay, difference dia, apa beza dan juga contoh-contohnya. Okay, pertama kalau kita tengok mechanical wave, dia kata sebenarnya benda ni benda yang kita repeat balik yang ke atas, sama je, tak ada beza pun. Okay, mechanical kita tahu dia mesti perlukan medium. Okay, manakala elektromagnetik dia tak perlukan medium. Okay, kemudian mechanical dia adalah melibatkan vibration of particles of medium, manakala untuk electromagnetic wave dia perlukan electrical oscillation dan juga magnetic field. Okay, dan sebab tu namanya adalah elektro dan juga magnet. Sebab dia gabungan nama. Jadi dia perlukan elektrik dan juga magnetic field. Okey, apa contohnya? Mechanical tadi kita dah tahulah. Untuk longitudinal adalah mechanical. Untuk transverse juga adalah mechanical. So semua contoh untuk dua tu kita akan masuk bawah mechanical. Ya, sound wave, okay, seismic wave dan juga water wave. Ya. Okey, contoh untuk ini kenapa pula keluar example of transverse wave. Okay, tapi contoh dia betul. Ayat atas ni. Example of, ni tolong potong. Anak-anak semua. Bukan melintang. Ini adalah elektromagnet. Tolong betulkan. Yang ni bukan transverse wave. Ini awak ambil adalah elektromagnetic. Apa jadi? Tolong betulkan ya. Nanti takut bila awak buat revision jadi salah. Okay, contoh bagi electromagnetic wave adalah radio wave, light wave, gamma rays. Yang ni semua betul. Contoh dia betul. Cuma ayat atas tu je salah. So ini adalah contoh-contoh kepada yang kita panggil sebagai mechanical dan juga electromagnetic wave. Okay, so kita akan masuk kepada karakteristik. Ini yang kita nak bincangkan tadilah. Okay, ini gambar saya ambil daripada Raja buku teks. Okay, karakteristik of wave. Kalau kita tengok figure 5.12 shows the profile of water wave in a pond. So what changes that can you observe as the wave propagates across the water surface? Okay, so apa yang nampak gambar ni? Apakah yang awak nampak dia punya perubahan? Mesti ada perubahan kan? Okay, apa perubahan yang awak nampak daripada gambar? Boleh type, boleh onkan mic awak. Saya nak dengar suara-suara merdu. Anak-anak 4 cerdas. Okay, apakah perubahan yang awak nampak dalam rajah ni saja? Apa perubahan dia?
Awak masa dengan saya. Become smaller. Okay. Ketiga maksudkan become smaller tu apa dia? Yang mana satu? Amplitude tinggi. Adilah Hanani. Okay, dia dah mula sebut gunakan perkataan amplitude. Dia typo kat situ ya. Amplitude. Tak apa, saya faham Adilah. You typo kat situ ya. Sebab Y dengan T sebelah menyebelah je. Okay, ketiga become smaller. Mungkin you anggap apa tu yang become smaller ketiga? Boleh spesifikkan sikit. Wavelength. Okay, good. Vishal ini dah mula gunakan perkataan wavelength. Wavelength, kenapa dengan wavelength Vishal ini? Ke dia nak sambung perkataan ketiga tadi? Okay, dia sambung ketiga punya ayat. Okay, wavelength becomes smaller. Okay, bagus. Dah mula nampak. Lagi apa lagi yang kita nampak kat sini? Apakah perubahan dia? Boleh tak kita tengok kat sini ya kalau awak perhatikan? Okey, kawasan yang ni warna biru pula saya nak guna warna hijau. Okey, yang ni adalah kawasan yang lebih dalam. Okey, deep region. Okey, this part dia dah pergi kepada mungkin kawasan pantai ataupun pergi ke kawasan darat. So kat sini dia dah jadi shallow. Okey, shallow region. Okey, jadi bila shallow region, deep region dia akan effect dia punya yang kawan awak sebut tadi lah, amplitude, wavelength. Ya. Okey, so sekarang cuba kita relatekan. Okey, amplitude sebelum tu. Yang mana satu amplitude, yang mana satu wavelength, saya akan tunjukkan dulu definition dan juga saya akan tunjukkan dulu pada dia punya graph. Kemudian baru kita akan apply pada figure 5.12. Ya. Okey, pertama sekali adalah amplitude. Apa itu amplitude? Amplitude adalah the maximum displacement of a particles from its equilibrium position. Okay, so kata kunci ataupun yang kamu kena betul-betul fokus, yang pertama adalah the maximum displacement, kemudian equilibrium position. Okay, apa maksud equilibrium position? You tengok dekat info file. Equilibrium position is the original position of the particles before a system oscillate. Okay, example. Okay, example saya bagi dekat sini. Okay, kita ada wave. Okay, dia start pada point A. Okay, kemudian dia up and then dia langgar balik pada x-axis ni. Okay, the horizontal line ni. So, this point yang ini kita panggil sebagai equilibrium position. Okay, so ini adalah kita panggil sebagai equilibrium position. Okay, yang mana pula displacement? Displacement maksudnya kita akan ukur daripada equilibrium position. Okay, the maximum. Okay, the maximum adalah this part, iaitu pada dia punya crest ataupun pada dia punya trough. Okay, crest ataupun trough. So, ini yang kita panggil, okay, displacement we call as amplitude. Okay, ini juga adalah amplitude. Okay, the maximum position. Tak kisahlah dia pergi ke crest ataupun dia pergi ke trough. Ya, so itu adalah amplitude. So sekarang awak kena faham apa itu equilibrium position. Okay, seterusnya kita ada period. Okay, period is the time taken for a particles to make one complete oscillation. Ni pun kena highlight kan. Period is the time taken, okay, to make one complete oscillation. Okay, one complete oscillation ataupun one complete
cycle of wave. One complete cycle of wave. Okey, apa maksud dia tu? Okey, contohnya adalah sebenarnya gambar dia je tapi saya saja nak lukis kat sini. Okey, dengan syarat sini mesti ada perkataan time. Okay, they start from the equilibrium. They start with equilibrium, move up and down and up and down and stop. Okay, what's mean by one complete oscillation? Okay, one complete oscillation that's mean, okay, saya label dulu this one A. Okay, this point is B, this point is C, this point is D. Okay, apa yang dipanggil sebagai one complete oscillation? From A, dia move up sampai dekat B. Okay, this one baru half. Okay, half oscillation. So, dia kena pergi lagi, going down and up, stop pada C. So, kalau kita sambung A, B, C ni, okay, A, okay, dia pergi ke B, okay, dia patah balik pergi C. So, tapi kalau kita pusingkan dia pergi arah A, C tu akan berada pada point yang sama dengan A. So, dia akan complete one cycle wave. Okay, so itu yang kita panggil sebagai dia punya period. Okay, jadi jarak A hinggalah pergi C, yang ni adalah period. Apakah simbol bagi period? Adalah capital T. Capital T. Okay, that's one for period. Now kita tengok pada frequency. What's mean by frequency? Frequency is number of complete oscillation made of by particles or number of cycles of wave produced by a source in 1 second. Okay, untuk frekuensi kita tak perlu ambil daripada graph ataupun diagram. Kita hanya calculate sahaja. Okay, kita nak gunakan formula apa? Kita gunakan this formula. Okay, frekuensi adalah 1/T. T tu tadi untuk apa? T tadi untuk apa? Yes, good, period. So, T itu adalah period. So, kita just Adila, dia asyik typo je, jadi period. Period Adila. Biasalah, dah lama cuti kan jadi macam tu lah. Biasa tulis guna pen, guna pensel. Ini nak type memang dia take time. Tak apa. Hiburan. Saya baca pun, period. Saya boleh tak tulis period, parody kat situ ya. Tak boleh tekan cikgu. Tak apa. Okay. So sekarang untuk frekuensi kita just dapatkan period, kita boleh dapat frekuensi. Okay. Next kita pergi kepada wavelength. Apa pula wavelength? Ya, wavelength is the distance between two. Okay, yang ni. Saya nak highlight perkataan. Distance between two consecutive point in phase. Apa maksud consecutive point ni? Siapa yang boleh bagi tahu saya? Consecutive ataupun successive. Apa tu consecutive point? Apa macam salah ejaan saya? Answer TIVE. Mampatan berturutan, berturut-turut. Following one after another in order. Okay.
Okay, dia ada satu lagi perkataan yang kita boleh gunakan adalah successive. Membawa maksud yang sama. Okay, contohnya. Contohnya, saya tak nak lukis wave, saya lukis dot. Okay, A, B, C, D, E. Okay, kalau saya tanya awak, apakah successive point bagi point B? Okay, successive ataupun consecutive point bagi point B. Cuba bagi jawapan. Point B, saya nak point B saja. Mana yang lain tak ada respon pun? Okay, Hashimi kata point C. Satu je ke yang successive dengan ataupun consecutive dengan C? Okay, Adila kata A ke C. Okay, so sekarang ni successive maksudnya, okay, kamu tengok ya. Pada B, sebelah dia, atas dia ada A. Bawah dia ada C. Dina lagi dahsyat. C, D, E. Terus. Okay. Kalau saya kata point B, okay, maksudnya dia punya consecutive point adalah C and A. Only. Ya, ketiga kata A dan C. Okay, good. Dina lagi dia susah jawab pula. Ya. Ashini kata D dan E. Okay, so sekarang ni siapa yang betul? Siapa yang betul? Ya, K3. Okay, so itu adalah dia punya consecutive point. Okay, kalau saya kata consecutive point bagi, banyak pula T-nya. Point E. Okay, apa jawapan dia? Consecutive point bagi point E. Ya, you tengok pada Raja, pada point E, okay, point E ni, okay, yang ada hanya D sahaja. Ya, Idina, D. Bagus. Mula dah ada yang betul. Dah nampak dah tu. Okay, so consecutive point bagi E hanyalah D sahaja. Sebab apa? Bawah E dah tak ada dah. Itu maksud consecutive. Okay, kalau saya tanya, consecutive point bagi point C. Okay, kita tengok point C. Siapa yang ada dekat dengan C? Ya, pada point C kita ada B dan juga D. So, B and D only. So, itu maksud consecutive ataupun successive. Okay, so far kebanyakannya semua K3 tak boleh slash. Dia N. Slash tu that's mean either one. Ya, okay, so you buat situ B and D. Idina lagi senang, BD terus. Ya. Okay, so dalam soalan exam dia tak pernah tanya apakah consecutive ke successive ke, tak ada. Tapi kamu kena faham apa maksud dia. Ya. Okay. So itu adalah wavelength. Okay, jadi maksudnya sekarang, okay, cuba kita apply. Apply dalam graph. Okay, apply dalam graph. Contohnya saya lukis satu graph. Okay, ini adalah untuk wave lah. Okay, sini saya buat A, B, C, D, E, F, G, H. Okay, kalau saya tanya wavelength. Wavelength ni tak ada kaitan dengan titik atas ya. Yang atas ni tak ada kaitan dah. Okay, kita nak buat yang bawah ni saja. Okay, bagikan saya contoh-contoh ataupun wavelength yang kita boleh ambil daripada graf dekat sebelah ni.
bagi dalam bentuk contohnya lah, kalau awak kata wavelength tu cikgu AB, awak letak situ AB. Ataupun awak kata cikgu wavelength tu adalah daripada A pergi ke H. Contohnya macam tu. So sebut AH. Dia tak payah sebut A, B, C, D, E, F, G. Jangan macam tu. Boleh faham ya? Okey. Jadi tolong bagi saya satu contoh yang kita panggil sebagai wavelength. Okey, boleh? Boleh kita mula? No respond. Udah dia takut. Kita akan habis 10.30 ya. Kemudian 10.30, 11 awak rehat. Patut kelas kita 10.30 hingga 11. Come on baby. Yang mana ni? Okey, Adila berani terima cabaran saya. BF. Okey, betul? Adila punya jawapan BF. Okey, betul. Yang lain? Ada siapa nak cuba? Saya lupa nak letak ya. G, H, yang sini I. Tersilap. Ni I. Okey, Adila berani terima cabaran saya. BF tu betul jawapan. Yang lain ada nak cuba? Wavelength tak semestinya satu saja. DH. Yes, Idrina. DH. Okey, ketiga FI. Okey, ketiga FI. Ni betul. Okey, FI ambil saja dulu. Ashni kata BE. Okey, saya ambil dulu BE. Lagi. Vishalini kata AC. Ketiga, dia tukar jawapan ke? CE. CE tak ada lagi dalam jawapan. Okey, saya tulis dulu. CE. Ada ambil AD. Ada ambil GI. Ada ambil EH, EG, EG. Habis semua ditulis situ. Okay, so kita semak satu-satu. Okay, untuk wavelength. Okay, saya kata tadi BF. Okay, B pergi ke F. Okay, dia mesti, satu lagi ya. Tadi kita memang dah bincangkan perkataan konsekutif. Tapi dia mesti in phase. Okay, apa maksud in phase? Yang ni saya akan terangkan dekat sini. Okay, sebab tu saya kata tadi, saya tak ingat siapa yang jawab BF ni, dia betul. Sebab dia phase dia B adalah crest. F juga adalah crest. So, B pergi ke F, ini adalah yang kita panggil sebagai wavelength. So, untuk BF betul. Okay, untuk DH. Okay, DH. Ini adalah trough. Ini juga adalah trough. Okay, so dia adalah pada phase yang sama. Okay, pada phase yang sama. Okay, pada phase yang sama. So, itu sebabnya kita panggil sebagai wavelength. Okay, FI. Mana F? Saya tak jumpa F. Okay, FI. Okay, F pergi ke I. Is it same phase? No. So, adakah FI itu wavelength? Tak. Okay, so FI bukan. Okay, BE. Where's BE? Okay, here. Here B, here E. Is it the same phase? No. Is it the wavelength? Yeah, so BE also no. How about AC? Sekejap ya.
Okay, sorry iklan sebentar. Okay, so now kita check AC. AC, okay. Now AC kalau kita nampak dia adalah same phase. But ingat, okay, dia mesti same phase tu maksudnya mesti complete one oscillation. Okay, one oscillation. So kalau you ambil A, okay, dia pergi atas, stop pada C, dia baru separuh. Jadi apa kita nak buat? Sambung pergi mana? Sambung pergi D atau sambung pergi E? Yes, good. Sambung pada E. Jadi untuk AC ni kita reject, kita akan ambil AE. Okay, CE. Okay, so CE. Adakah CE ini same phase? Yes. CE. Awak tengok betul-betul. Dia case sama dengan AC tadi. So kalau you nak ambil start C, you kena sampai mana? Stop sampai E ataupun you nak teruskan? Sampai mana you nak teruskan? Yes, good. So yang ni kita betulkan. Jawapannya adalah, C. Dan merah. Okay, yang ni adalah sampai CG. Okay, seterusnya untuk AD. AD terima ke tidak AD? Tak, okay, kita tak terima. GI? GI pun tak. Okay, EG. Daripada E, stop sampai G. Betul tak? Ataupun nak sambung? Nak sambung pergi mana? Yes, good. So kalau awak ambil E, awak sambung terus sampai I. So itu adalah kita punya yang kita panggil sebagai wavelength. So berhati-hati. Sebab tu saya biasa tekankan pada pelajar saya, awak jangan ambil pada equilibrium position. Awak ambil sama ada crest ataupun trough. Sebab bila crest, dia crest dengan crest automatik dah betul dah. Ataupun trough dengan trough dah betul. Sebab kalau you ambil equilibrium position, you all akan ada sebab you dah ingat perkataan consecutive ataupun successive tu, so you dengan confident cikgu AC lah dia punya wavelength. So salah kat situ. Ya. Okay, so boleh pegang konsep itu. Okay, last sekali adalah yang kita panggil sebagai wave speed. Okay, wave speed. Okay, apa itu wave speed? Adalah the distance travel per second by wave profile. Okay, untuk wave speed dia ada formula. Okay, formula V equals to F lambda. Okay, lambda ni apa? Lambda adalah wavelength. F tadi adalah frequency. Jadi untuk awak calculate ataupun awak to determine the wave speed, kita just gunakan formula. Okay, ini adalah formula dia. Okay. So, kalau kita tengok balik pada rajah dekat atas ni, okay, tadi kawan awak, saya scroll balik, awak boleh scroll balik dia punya pada chat tadi. Okay, ada kawan awak yang kata tentang amplitude. Saya tak jumpa kat mana dah. Ya. Okay, so di sini kita boleh tahu dia punya pertama adalah amplitude. Okay, amplitude boleh tapi kamu kena lukis dulu dia punya equilibrium position. So ke atas ini adalah dia punya amplitude. Okay, kalau kamu tengok amplitude dia makin lama makin bertambah. Okay, selain tu kita juga boleh tengok dia punya ini adalah wavelength lambda. Okay, wavelength dia semakin pergi ke kawasan yang shallow, so dia punya lambda makin kecil ataupun berkurang ataupun decrease. Okay, ada apa-apa soalan nak tanya? Okay, so yang ini sebenarnya adalah yang saya bincang tadi itulah lambda dan juga amplitude. Tapi yang tu saya terangkan untuk transverse wave. Untuk longitudinal wave belum lagi. Ya, untuk longitudinal wave belum lagi. Okay,
So yang ni sama macam untuk yang atas tadi transverse, saya dah bagi tahu yang mana yang kita kata sebagai tengok kat sini ya, yang dikata point in face. Ni. Okay, dia kata point in face ni kat sini ya, kamu kena betul-betul faham. Tu saya kata sebaiknya awak ambil daripada crest pergi ke crest ataupun trough pergi ke trough. Jangan ambil pada equilibrium position. Okay, so yang ni saya tak nak ulang balik sebab tadi saya dah terang dan awak pun boleh buat dah, tak ada masalah. Okay, sekarang kita tengok kat sini. Okay, so tadi saya dah bagi tahu pada awak untuk longitudinal wave dia ada dua, iaitu compression dan juga rarefaction. Okay, compression dia punya jarak dia dekat. Okay, compression, rarefaction dia adalah jauh-jauh dia. Ya. Okay, jadi sekarang ni macam mana kita nak tahu? Okay, awak jangan risau bila dalam soalan, okay, cikgu titik ni cikgu kita nak letak dekat mana? Garisan yang keberapa? Okay, jangan risau. Okay, jangan risau sebab dalam soalan dia akan bagi dah titik tu. Cuma kamu kena kenal pasti, okay, kenal pasti yang mana compression, yang mana rarefaction. Itu saja. Titik-titik ni PQ ni sebenarnya dia akan label dah. Dia taklah guna PQ, dia guna AB, suka hati dia lah dia nak guna apa pun. Ya. Okey, jadi untuk kita kenal pasti, okey, untuk daripada longitudinal, kita hanya boleh identify adalah dia punya lambda. Okey, lambda dia adalah wavelength, sama ada you nak ambil daripada P pergi P atau Q pergi Q. Itu sahaja. Ya, dan dia mesti adalah konsekutif. Maksudnya kalau you nak ambil Q1, dia mesti pergi ke Q2. Kalau you nak ambil Q2, dia mesti pergi ke Q3 or Q1. Dia macam tu. So sama case dengan P. Okay, sama case dengan P. Kalau you nak ambil P1, you kena ambil P2. You tak boleh lompat pergi P3. Itu salah. Itu adalah untuk longitudinal wave. Okay, sampai sini ada apa-apa soalan nak tanya? Okay, so untuk formula ni saya tak ada nak bagi tahu sebab tadi semua saya dah terangkan dekat atas. Ya. Ini just awak boleh explore lah macam mana didapatkan formula. Ya, tak ada masalah. Yang ni saya tak ada nak bincang. Okay, untuk graf. Okay, untuk graf yang ni. Okay, dia ada dua jenis graf, iaitu pertama kalau kita nampak macam sama. Ya, kita tengok macam sama tapi sebenarnya berbeza. Okay, dia ada displacement against time. Dia ada displacement against distance. Cikgu, kalau titik tu cikgu letak kat garisan lain, boleh ke cikgu? Atau kena letak kat garisan keempat juga? Kejap ya, ketiga. Titik. Ni tadi yang saya kata. Ketiga tanya untuk yang longitudinal wave. Titik tu nak letak dekat mana? Okey. Dalam soalan, dia dah siap-siap letak titik. Jangan pula kamu mesti nombor 4 tak ada. Ya, soalan dia dah bagi. Nanti macam contohnya pelajar A nampak dia letak dekat titik nombor 3. Pelajar A nampak titik nombor 4. Nanti bila ukur, sudah berbeza jawapan. Jadi dalam exam jangan risau, dia dah siap bagi titik. Cuma kamu kena tahu yang mana satu, macam mana kita nak kira dia punya wavelength. Ya. So jangan risau pasal titik. Dia akan bagi dalam exam. Okay. So sekarang kita tengok pada graf. Okay, graf ni lah yang akan menterjemahkan semuanya. Ya. Okay. So kalau kamu tengok, cikgu adakah ini adalah transverse wave? Okay, ini bukan transverse wave. Ini adalah graf. Graf sama ada dia transverse wave ataupun longitudinal wave, inilah bentuk graf dia. So daripada graf, kita tak boleh tahu sama ada dia longitudinal ataupun transverse wave. Boleh faham ya? Kalau bentuk dia macam ni, bentuk dia macam ni, dia tak ada paksi Y.
dia tak ada paksi X. Dia tak sebut apa-apa. Dia semua sebut adalah equilibrium position. So kita tahu ini adalah transverse wave untuk yang atas ni. Ya, yang ni adalah transverse wave. Okey, kalau bentuk yang macam ni, ini adalah longitudinal wave. Okey, ini bentuk wave. Okey, kalau kamu tengok transverse wave, dia tak ada paksi Y, tak ada paksi X. Okey, dia hanya ada equilibrium position sahaja. Okey, tapi kalau bentuk macam ni, kamu tak boleh kata, cikgu ini adalah transverse wave. Bukan, ini adalah graph. Ya, ini adalah graph. So itu kena faham. Jangan kamu ingat, oh cikgu ini semua adalah transverse. Bukan. Okey, ini adalah graph. Okey. So, apa beza dua graf ni? Kalau kita nak tengok macam sama ya. Displacement. Yang berbeza adalah di bahagian sini. Ini adalah times, yang ni adalah distance. Okey, kalau kita tengok daripada, ini masih lagi kita panggil sebagai original position. Okey, paksi X ni, daripada paksi X pergi ke the maximum displacement. Okey, masih sama kita panggil sebagai amplitude. Ini juga adalah amplitude. Tetapi di sini yang berbeza. Okey, kalau dia period, okey, kalau dia time, okey, jarak antara dua point itu adalah period. Okey, kalau dia distance, kat sini distance, jarak antara dua point itu adalah wavelength. Itu beza dua ni. So berhati-hati. Ya, berhati-hati. Kalau dia time, dia adalah period. Kalau dia distance, dia adalah wavelength. Untuk yang kedudukan the maximum point, dia masih sama. Itu adalah amplitude. Okay, faham ya? So, daripada graph, displacement against time, apa yang kamu boleh dapat? Okay, information obtain. Yang pertama, you boleh kira amplitude, you boleh ada period dan juga frequency. Kenapa frequency kita boleh tahu? Sebab kita hanya gunakan formula frequency. Ya. Okey, manakala displacement against distance, information obtain hanya ada amplitude dan juga wavelength. Frequency tak boleh dapat sebab kita tak ada period. Okey, boleh dapat ke tidak ni? Saya harap boleh ya. Okey. So, sebenarnya kita dah habis. Cuma untuk homework saya akan bagi nanti dalam Telegram. Okey, sebelum tu ada apa-apa soalan nak tanya? So, untuk hari ni, untuk standard, okey, learning standard kita, okey, karakteristik kita dah settle. Kemudian sketch and interpret wave graph. Okey, tadi kita dah bincangkan. Cuma awak belum sketch dan you belum buat lagi latihan. Dan juga untuk yang 5.16 ni kamu akan buat latihan nantilah. Okay, so kita dah selesai untuk learning standard 5.1. Okay, ada apa-apa soalan nak tanya? Tak ada cikgu. Ya? Okay, kalau tak ada, kita berhenti sampai sini dulu. Okay, untuk latihan saya akan hantar dalam grup Telegram sekejap lagi. Ya. Okay, so sebelum saya nak akhiri, saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua yang attend kelas fizik hari ini. Jangan lupa isi kehadiran dalam MyLink. Ya. Okay, terima kasih. Kita jumpa lagi. Bye. Terima kasih cikgu. Sama.